Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus dari Sarawak hari ini, Jawatan Kuasa Jamin Keselamatan Makanan Negara dibentuk. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V. Ya, Kerajaan Persekutuan dan Sarawak akan membentuk satu jawatan kuasa bersama bagi menjamin keselamatan makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, dengan ketidaktentuan sektor itu, kerajaan harus mencari pendekatan proaktif bagi memastikan bekalan makanan negara terus terjamin. It should play an important role for safeguarding the food security. Not only for Sarawak but also for Malaysia. Yeah. So the term used here, the net exporter, it could mean that export to Semenanjung also. Itu antara perkara yang dibincangkan bersama Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rudi Utom dalam kunjungan hormatnya di Kuching. Kunjungan singkat itu juga bagi menjemput Datuk Seri Stephen bagi merasmikan Sarawak Pharma Fest yang akan berlangsung Rabu ini di Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Stephen turut berharap jawatan kuasa pembangunan bersama itu mampu menangani keselamatan makanan di sempadan Sarawak. So we have to alert our farmers, especially the small growers and so on, so that they'll be able to look at how important for us to comply with the need for us to look into pesticide content and so on. And right now, I think our department is looking into it. Jelasnya ia penting berikutan beberapa negara di barat memperketatkan syarat ekspor agro dari negara tropika seperti Malaysia. Tempat transit gelandangan TTG Kuching dijangka siap November tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi menggubal dasar dan memantau hala tuju TTG Kuching, sebuah lembaga penasihat TTG Kuching ditubuhkan. Jadi kita bawa ahli-ahli lembaga penasihat tempat transit gelandangan Kuching ini bermesyuarat di Sibu supaya lepas mesyuarat mereka akan dapat lihat TTG, bagaimana TTG Sibu ini beroperasi. TTG adalah satu projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 peruntukan Kerajaan Sarawak untuk komuniti gelandangan. Ini bagi menyediakan kemudahan transit sementara, khidmat sokongan dan rujukan saringan kesihatan, bimbingan, latihan serta menangani isu sosial yang mereka hadapi. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke TTG Sibu selepas bermesyuarat kali pertama bersama ahli lembaga penasihat TTG Kuching di Sibu. Sejak pengoperasiannya pada Disember 2021, TTG Sibu telah menerima transit daripada 74 orang gelandangan, iaitu 55 lelaki dan 19 perempuan. Daripada jumlah tersebut, 48% gelandangan keluar secara sukarela dan 15% mendapat pekerjaan sehingga 1 Februari lalu. Tambah beliau, selain TTG Kuching, TTG Miri dan Bintulu juga akan ditubuhkan. Kementerian Pengangkutan Sarawak menyambut baik cadangan naik taraf lapangan terbang Miri dan berharap projek itu segera diluluskan berikutan peningkatan penumpang di utara negeri ini. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin yakin projek naik taraf yang dianggar bernilai 60 juta ringgit itu diberi penekanan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Jelas Datuk Seri Lee, selain penerbangan komersial, lapangan terbang tersebut juga lokasi bagi perkhidmatan udara khasnya helikopter untuk sektor minyak dan gas di Miri. We hope that our Miri Airport this time, the 60 million will be given top priority because it says that it's going to refer to the EPU. Yeah, and I hope this time this project will be approved and will be given priority. We are waiting far too long, and there's a need for this airport upgrading to be as soon as possible. And also here in Miri, apart from commercial flights, we also have the oil and gas air services, especially our helicopters. Datuk Seri Lee berkata demikian di Miri selepas diminta mengulas berkaitan cadangan naik taraf lapangan terbang Miri yang dibentangkan oleh Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Man, pada sidang Parlimen. Beliau juga berharap projek meluaskan bangunan terminal sedia ada, menambah baik kawasan terminal bagi operasi penumpang, perkhidmatan udara luar bandar dan fasiliti lain untuk keselesaan penumpang itu dapat membantu menarik lebih ramai pengunjung ke Sarawak sekaligus meningkatkan sosioekonomi.
Projek pembinaan jambatan kedua limbang yang menelan kos RM187 juta dijangka dapat disiapkan pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidilariwu memaklumkan walaupun berlaku kelewatan namun beliau yakin pihak pelaksana mampu menyiapkan projek tersebut mengikut perancangan. Setakat Januari ialah physical progress adalah sebanyak 55% lah. 55% berbanding dengan jadual pelaksanaan 88%. Jadi maknanya ada sedikit kelewatan lah. Bukan sedikit, ada banyak sikitlah kelewatan sebanyak 32% lewat daripada jadual asal projek ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke tapak projek pembinaan jambatan kedua limbang di Pabahanan Limbang. Dalam perkembangan lain, Insinyur Aidil turut memaklumkan pada masa ini kerajaan negeri giat membekalkan kemajuan pembangunan infrastruktur di negeri ini dengan anggaran kos keseluruhan RM50 bilion yang dikendalikan di bawah kementeriannya. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar baru-baru ini menyantuni penduduk Umar Bahar Sang Anau dengan memudahkan urusan dokumen pengenalan mereka. Menurut Wakil Pegawai Jabatan Penerangan Negara JPN bahagian Kapit, Morrison Sanex, program kali ini menyasarkan kira-kira 300 penduduk kampung tersebut. Morrison dalam kenyataan media memaklumkan antara urusan yang disediakan oleh kaunter bergerak adalah penukaran alamat serta permohonan kad pengenalan kali pertama bagi kanak-kanak yang telah berusia 12 tahun ke atas. Selain daripada itu, pihaknya turut mengadakan pameran mini dan ceramah ringkas tentang pencegahan penyakit rabies, pendaftaran pengundi secara automatik serta kepentingan menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Program itu diadakan sehingga 24 Februari bermula semalam. 12 orang pemain terdiri daripada guru-guru dan kaki tangan pejabat pendidikan daerah PPD dari seluruh Sarawak bakal mewakili pasukan bola tampar wanita Maksa Sarawak ke peringkat kebangsaan di Negeri Sembilan 23 hingga 26 Februari ini. Masing-masing 6 pemain dari bahagian Bintulu, 4 pemain dari Kuching dan Semerahan serta 2 pemain dari Kapit. Mereka dilatih Guru Sekolah Kebangsaan SK Asyakirin Bintulu, Kong Kiesun dan pengurusnya pula Guru SK Kidurong 2, Cikgu Weli. Bercakap kepada pemberita di Pejabat Residen Bintulu, pengurus pasukan Weli menjelaskan pihak mereka telah memilih barisan pemain yang terbaik bagi mewakili pasukan itu. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga prestasi pemain pada masa kejohanan, kita telah berbincang dan memanggil mereka secara personal lah. Dari kebanyakan player yang kita panggil, ada beberapa orang yang menolak sebab komitmen kerja jabatan masing-masing. Namun begitu, pasukan kita masih lagi boleh dikatakan kuat dan sangat berpotensi untuk marah ke peringkat yang lebih jauh lah. Beliau ditemui selepas penyerahan bendera kontingen oleh pengerusi Maksa bahagian Bintulu yang juga residen bahagian Bintulu, Nyurak Keti. Terdahulu sebelum itu, Nyurak telah menyampaikan amanat beliau kepada pasukan tersebut serta menyatakan keyakinan beliau akan kemampuan pasukan bola tampar wanita Maksa Sarawak 2023. Kita menghantar satu pasukan yang memang ada harapan lah, kerana sebahagian daripada pemain kita ada pengalaman di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. So kita ada yakin, kita amat yakinlah mereka ini boleh membawa pasukan Sarawak ke tahap yang tinggi, yang ke tahap yang lebih tinggi. Malah beliau percaya semangat kerjasama yang ditunjukkan para pemain mampu membawa cabaran Maksa Sarawak di peringkat kebangsaan itu. Pasukan tersebut yang telah memulakan sesi latihan sejak minggu lalu di SJKC Sibiu turut dibarisi bekas pemain kebangsaan Ursula Moh Yong Ching yang merupakan guru di SMK Tatau. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Dari Sarawak.